Tengah malam ini saya nak berkongsi satu pengalaman. Kisah yang diceritakan ini berlaku terjadi di sebuah kampung di Indonesia. Katanya jangan sebutkan nama kampung ini, tapi pengalaman yang diceritakan ini berlaku dekat sebuah perkampungan di Jawa Timur. Ini datang daripada Ashraf. Waktu itu, beliau masih belum lagi bekerja, baru tamat sekolah, masih menganggur, belum ada pekerjaan tetap. Sekarang ini, beliau dah berpindah, sudah berumah tangga, dan menetap di Batam, Indonesia. Ketika kecil, saya menetap di sebuah kampung dekat Jawa Timur, Singapura. Peristiwa yang ingin dikongsi sama berlaku pada waktu malam. Waktu itu, ibu aku baru saja pulang. Ya, ibu kepada teman kita bernama Ashraf ini, baru saja pulang berjumpa dengan dukun santet. Kenapa ibu bertemu sama dukun santet? Ini kerana ayahku. Ayahku yang tidak pulang ke rumah, yang mempunyai wanita lain, ya, perempuan lain, katanya di sini, dan tidak menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Ibu aku tidak ada pilihan yang lain. Sudah banyak kali pada waktu itu, kata pendengar kita bernama Ashraf, sudah banyak kali ibu bersabar dan ramai teman-teman suruh jumpa sama ini dukun untuk dapatkan bantuan, ya, dapatkan pertolongan. Tapi ibu enggan, ibu enggak mau, katanya. Ibu enggak mau. Sebab ibu masih yakin yang ayah akan kembali, akan pulang ke rumah. Tapi hakikatnya Casey tidak pada waktu itu. Akhirnya ibu aku tewas, langsung berjumpa dengan seorang dukun santet. Jadi pendengar Ria 897, aku tidak ikut, ya, tidak temani ibuku berjumpa dengan dukun santet. Daripada rumah, ibu aku langsung pergi sendiri, dan aku sebenarnya tidak tahu yang ibu aku ingin bertemu sama dukun santet. Aku tidak tahu. Dalam rumah ni aku ada 4 orang. Ya, ini merupakan dia ceritakan ada 4 orang adik-beradik. Beliau ni adalah yang paling dewasa dan dia ada 3 adik perempuan. Ya, jadi ini kiriman Ashraf. Waktu itu hujan lebat. Tiba-tiba aku dengar pintu di rumah dibuka. Ya, ada orang buka pintu rumah. Aku melihat ibu aku pulang. Baru saja pulang. Entah kemana ibuku pergi pada waktu itu. Katanya Ashraf, dia tidak tahu yang ibunya pulang daripada berjumpa dengan dukun santet. Lalu aku pun keluar untuk bertemu dengan ibu. Bila aku keluar dari kamar tidur ataupun dari bilik tidur, ya, bila Ashraf keluar, dia terlihat pintu rumah tidak ditutup, dibuka. Hujan lebat, angin tiup masuk ke dalam basah rumah. Jadi Ashraf kata, aku pun langsung ke pintu untuk menutupnya. Tutup pintu.
Lalu aku pergi ke bilik tidur, ataupun ke bilik tidur lah ataupun dikatakan di sini ke kamar. Jadi saya gunakan bahasa Melayu, ke bilik tidur ibuku untuk melihat dan berjumpa dengan ibuku, tapi tidak ada. Lalu aku memeriksa bilik adikku. Adikku 3 orang perempuan, ketiga-tiganya tidur dalam satu bilik. Tolak saja pintu dalam bilik tidur adik aku terlihat ibu aku sedang duduk di atas katil. Ya, duduk di atas katil. Adik aku yang paling bongsu duduk di atas. Jadi aku terperanjat katanya bila nampak ibu terperanjat dalam keadaan gelap ni. Tengok ibu tengah duduk, dan aku pun tidak mahu mengganggu ibuku. Aku pun tarik pintu. Persoalannya, ibu balik dalam hujan lebat. Aku teringat payung mungkin diletakkan di luar rumah, takut ditiup angin. Aku keluar daripada rumah, sekali lagi buka pintu. Bila berdiri di luar, aku tidak lihat ada payung. Yang kedua, aku tidak lihat selipar ibuku ada di luar. Selipar ibuku tidak kelihatan di luar rumah, katanya. Bayangkan, pada waktu itu aku tertanya-tanya, mana pergi selipar ibuku? Mana pergi payung? Kalau ibu pulang membawa payung, mana pergi payungnya? Sebab ibu aku selepas pulang terus masuk ke kamar tidur adikku. Tidak basah. Ini bermakna dia menggunakan payung. Aku datang kembali, pergi ke bilik adik. Ketuk pintu, kemudian buka. Bila Ashraf membuka pintu, dalam bilik itu adik-adiknya semua sedang tidur dan ibunya tidak ada di dalam. Dalam bilik itu tak ada orang. Lalu aku pun masuk ke kamar tidurku, tutup pintu. Kemudian ada orang ketuk pintu. Ashraf, Ashraf. Ashraf memberitahu dia terdengar suara yang serupa ibu ketuk pintu kamar tidur, suruh buka pintu. Tapi aku tidak buka pintu. Di luar hujan masih turun dengan lebat. Ashraf, Ashraf. Kata Ashraf, aku tidak buka pintu. Aku masih berada di katil. Aku cuba tidur dan akhirnya aku tertidur sampailah waktu pagi. Ibu aku baru ada di rumah. Tidak tahu pukul berapa jam ibu aku, pukul berapa ataupun jam berapa ibu aku pulang ke rumah. Tapi yang penting ibu aku selamat. Masalah mula timbul 8 hari setelah ibu berjumpa dengan dukun santet. Adik-adik mula diganggu. Pada malam hari dalam kamar tidurnya ada perempuan kurus tinggi hitam berdiri dalam kamar tidur adikku. Menangis bila ditanya kenapa, katanya, dalam kamar tidurku ada jin tinggi hitam, jin betina, kata adikku. Para pendengar Ashraf bertanya pada ibu. Akhirnya ibu memberitahu yang ibu pada beberapa hari yang lalu berjumpa dengan dukun santet kerana ayahku yang tidak pulang ke rumah. Pengalaman berikut ini adalah satu peristiwa yang berlaku. Ini kiriman daripada Luqman
Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya peminat rancangan MJ12 berasal daripada Sungai Petani Kedah. Oh, orang Kedah sedang mendengar. Siapa yang mungkin sedang mendengar berasal daripada negeri Kedah, selamat mendengar Misteri Jam 12 dari Sungai Petani. Kisah ini berlaku pada saya dan keluarga saya yang pernah menetap di sebuah rumah sewa di Sungai Petani Kedah. Rumah sewa ni cantik dan besar. Kenapa kami menyewa rumah ni adalah masalah peribadi yang tidak perlu saya kongsi sama kepada para pendengar Misteri Jam 12. Tapi apa yang pasti, rumah yang kami sewa, rumahnya besar, cantik, dan rumah ini disetujui oleh ibu dan juga isteri saya, kata Luqman. Bila berpindah dekat rumah ni, kami rasa agak gembira lah, kerana mendapat tempat tinggal sementara, mendapatkan rumah yang lain. Tapi masalahnya rumah ni, malam-malam hari ketika semua tengah tidur, akan dengar bunyi orang tarik dan seret kerusi ataupun meja. Pada malam hari bila orang semua tengah tidur, nanti bunyi kerusi ditolak, tarik. Perkara ini menjadi satu gangguan pada saya dan juga kepada keluarga, isteri dan ibu saya. Jadi itulah, bila kita ni berpindah ke rumah baru, kita pastinya akan juga buat jiran baru. Hujung minggu yang pertama, ibu ada masak lauk untuk doa selamat. Tapi lauk ni ibu masak untuk berikan kepada jiran-jiran sebagai tanda kita orang baru, kita nak berbaik-baiklah dengan jiran. Jadi aku dengan isteri aku yang menghantar lauk-lauk dalam mangkuk. Pergi ke rumah sebelah, tekan butang loceng, ting tong ting tong ting tong. Keluar tuan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Oh, jadi siapa? Oh, tak ada. Saya jiran sebelah ni baru pindah. Oh, awak tinggal sini sekarang? Ya, saya. Oh, ni ada ni. Ada masak sikit lauk sebagai tanda pengenalan lah. Silakanlah. Buat susah je. Terima kasih lah. Ini saya nak tanya ni, rumah sebelah ni, apa dia? Awak ada rasa pernah dengar tak jiran-jiran lama berkongsi tentang rumah sebelah ni? Maksud awak, tak adalah pengalaman-pengalaman seram ke yang menakutkan yang pernah dikongsi oleh jiran sebelah sebelum saya tinggal kat sini? Ada tak? Masalahnya gini. Jiran sebelah ni, sebelum awak, dia pindah. Sebab dia tak boleh tahan. Kerana itulah awak dapat rumah sebelah ni cepat. Harga sewa pun berpatutan, betul tak? Saya terdiam. Maksudnya apa ni? Rumah sebelah awak sewa ni, rumah ni rumah berhantu. Tak percaya, tanya orang kampung. Rumah sewa dekat Sungai Petani Kedah. Mesti orang tahu. Saya hidup jiran dengan rumah sebelah ni pun kadang-kadang terkena tempias. Yelah, pukul 2-3 pagi, 2-3 pagi, rumah sebelah ni kosong, tak ada orang. Sebelum awak pindah ni, rumah ni kosong. Pukul 2-3 pagi orang main lampu. Lampu dekat sebelah, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Mati, kemudian berpindah pula dekat lampu tingkat bawah, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Kesi para pendengar Ria 897. Luqman menceritakan lagi, bila dah tahu, saya terperanjat dan niat di hati memang tak nak beritahu keluarga sebab tak nak mereka takut.
Tapi akhirnya terpaksa memberitahu, dan bila dapat tahu mereka semua terperanjat. Sebab itulah rumah sewa dekat Kedah ni, khususnya rumah sewa Sungai Petani, sekarang masih lagi disewakan. Kemungkinan saya tak pasti, tapi kalau siapa nak cuba, bolehlah. Saya dah berpindah pun ke rumah baru dan lebih selamat dan tidak menyeramkan. Ini ada message saya terima, private message, datangnya daripada Yulina. Kata Yulina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam saya nak balik ke rumah, saya ada book Grab daripada rumah best friend saya. Dan bila saya book Grab tu, naik Grab, bukan taksi tapi naik Grab tu, saya ternampak abang Grab tu sedang mendengar Ria. Kemudian saya tanya, abang dengar Misteri Jam 12? Dia kata, boleh kuatkan sikit. Jadi dia pusing, dia tengok saya, awak berani ke? Awak pun dengar juga? Saya pun dengar juga Misteri Jam 12. Jadi kata Yulina, along the way, kita pun berceluti. Abang Grab tu pun berkongsi pengalaman. Waktu tu Casey sedang main lagu. Abang Grab tu kongsi pengalaman, katanya dia nak call Casey banyak kali tapi tak dapat tembusi, line busy. Jadi saya sampaikan pada Casey lah, sebab tanya kenapa tak email pada Casey atau message. Katanya dia punya orang jenis malas nak type, sebab cerita dia panjang, dia lebih senang untuk berkongsi kisah melalui panggilan telefon. Jadi inilah saya nak kongsi dengan Casey, harap Casey bacakan. Nama abang Grab tu Yunus. Okey, abang Grab bernama Yunus. Dan Yunus memandu Grab ni dah pun masuk 2 tahun lebih. Dalam masa 2 tahun lebih ini dia memandu, beberapa kali pernah terjadinya perkara misteri. Dan Yulina menceritakan apa yang terjadi pada satu malam. Beliau sedang memandu nak pulang ke rumah, dan dia ceritakan dia ni jenis kalau nampak makcik tengah jalan dengan barang pasar, dia akan berhenti, dia akan tolong. Dia kata makcik nak pergi mana, saya hantar balik. Makcik dengan barang pasar jalan terincut-incut, dan dia akan keluar, dia akan tolong, dia hantar balik. He's such a nice man. Susah nak cari orang macam ni, kata Yulina. Jadi Abang Yunus ni ceritakanlah, jadi satu malam tu dia dah nak balik rumah sekitar jam 1 pagi tu kan. Dia dah penat memandu nak balik ke rumah. Dalam perjalanan nak balik tu, dia ternampak ada seorang makcik ni, apa yang berlaku, sedang berjalan dengan tongkat terincut-incut tau. Tak angkat barang lah, semua seorang. Dan dia ternampak makcik ni bila dia sedang memandu menggunakan laluan Thompson Road, apa Thompson Road. Jadi dia pun berhenti dekat tepi jalan dan ditanya, makcik nak balik, saya tumpangkan saya hantar. Makcik tu mula-mula tak nak. Jangan takut makcik, saya hantar makcik. Akhirnya makcik tu nak masuk tau. Dia pegang, katanya abang Yunus ni, dia dah pegang pintu ni nak masuk, nak buka. Kemudian dia tutup balik pintu. Dia tengok, tak apa. Abang Yunus kata, mungkin saya tahu makcik tu tak kenal saya. Saya pun stranger lah. Jadi mungkin dia takut, was-was nak naik dengan saya. Tak apalah. Jadi saya tengok makcik ni seorang dengan tongkat, jalan seorang. Apa yang berlaku? Saya jalan. Saya sebelum saya memandu, saya cakap lagi sekali lagi dengan makcik betul tak nak naik? Saya ikhlas nak tolong ni. Naiklah. Kesian makcik jalan sorang-sorang ni, penat. Makcik ni tengok saya. Kemudian dia kata, tak apalah, nanti aku naik taksi kau takut. Bukan aku takut kau, aku takut kau yang takut aku. Saya terdiam, kata Abang Yunus. Dia terdiam. Dan cik, terima kasih. Dia pun naikkan tingkap dan terus berlalu pergi. Dia pandu sampai depan traffic light, lampu isyarat merah. Saya pun tengah tunggu lampu nak bertukar ni. Makcik ni yang tadi dekat belakang, agak jauh, tiba-tiba sekarang berada betul-betul dekat tepi kereta saya, tengah jalan sebab lampu merah. Dan yang saya terperanjat, bila makcik ni jalan, satu tangan pegang tongkat, satu tangan lagi macam dekat belakang tu. Satu tangan tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan macam hulu dekat belakang. Terperanjat bila nampak dekat belakang ada perempuan bongkok tengah pimpin tangan makcik. Makcik tu tengah jalan pimpin benda kat belakang ni. Dia macam jalan, orang tu ikut dia dari belakang. Bila saya ternampak, saya astagfirullahalazim.
kata Abang Yunus lah bila dia ternampak tu dia istighfar, kata Yulina yang berkongsi kisah yang ceritakan oleh Abang Yunus, seorang pemandu Grab. Jadi itulah kisah yang diceritakan dan kemudian dia nasihatkan saya, katanya dia learn lesson buat baik berpada-pada. Baguslah Yunus ni tabik spring lah. Dia nampak makcik sorang-sorang balik tu macam penat, kaki sakit, apa cik saya hantar. Jadi satu sifat yang mulia yang boleh kita pelajari daripada Abang Yunus ni. Tapi orang-orang baik macam ni pun kadang-kadang kena ganggu juga Okey, tadi ada yang hubungi saya tak nak on air nak cerita off air. Macam mana saya kata, rasa saya beritahu beliau cerita off air ni masalah sikit nanti saya kena dengar cerita awak 10 minit, orang kena tunggu 10 minit pula. Jadi kalau boleh ingin berkongsi kisah kita on air, tapi saya faham dia tak nak on air sebabnya perkara ini masih sedang berlaku. Dan ini cerita yang beliau nak ceritakan pada saya tadi, dengar sedikit lah, tak ada masa kan, adalah tentang perbuatan orang. Dan ini berlaku kepada adik iparnya, yang adik ipar beliau, setiap malam adik iparnya akan meracau. Dia akan pergi dekat tingkap, dia akan sebut nama seorang lelaki ni, saya tukar namanya, ni nama saya tukar kepada mungkin Lokman lah. Tadi Lokman kirim kisah, ini nama Lokman Jadi adik iparnya akan pergi ke tingkap, dia akan cakap, Abang Lokman. Dia akan sebut nama lelaki itu berkali-kali. Sampaikan beberapa kali itu dia nak terjun bunuh diri. Bapa mertua saya yang mana sekarang ini dah pun kunci segala tingkap-tingkap jariji tingkap semua dah diketap dengan mangga. Ini untuk keselamatan adik ipar saya yang mana akan meracau lah memanggil nama lelaki ni. Apa yang berlaku ni, saya tahu kisahnya pun daripada isteri. Lelaki ni suka adik ipar saya. Adik ipar saya memang tak suka dia, tolak lah dan kemudian adik ipar saya ada pasangannya sendiri. Lelaki ni tak puas hati, gunakan cara halus dan membuat adik saya gila bayang. Setiap malam akan dipanggil Abang Lokman dekat tingkap. Dan ada kalanya bila kami iaitu keluarga lah cuba tarik tangan adik ipar saya yang dikeluarkan melalui tingkap tu kan, tangannya macam reaching out tengah nak pegang sesuatu kita tarik dia macam ada orang caranya rasanya macam ada orang pegang tangan adik di luar tingkap, tak kasih kita tarik adik masuk ke dalam rumah. Itu pengalaman yang dia ceritakan awal tadilah, sempat dia kongsi. Dan saya kata minta maaf lah memang kalau dengar cerita habis nanti tiba-tiba 10 minit. Jadi saya haraplah adik anda pendengar kita yang menghubungi saya tu, adik ipar anda diberikan mungkin diberikan penawar untuk masalah yang dialami. Dan Lokman bukan nama sebenar, kalau sedang mendengar kurangkanlah kurangkan perbuatan itu ataupun terus lenyapkan. Bak kata pepatah Melayu, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Ini kiriman yang saya nak bacakan datangnya daripada Sulaiman. Berkongsi pengalaman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku pada waktu malam. Saya sedang jogging seorang diri. Saya suka berlari-lari anak pada waktu malam dan peristiwa ini berlaku pada tahun 2012. Sedang saya jogging dekat kawasan rumah saya di Hogang. Saya terperanjat kerana ternampak sesuatu dekat tingkap dapur rumah orang. Ini berlaku di kawasan Hogang. Kalau mungkin ada yang tak tahu, betul-betul bersebelahan dengan sebuah sungai. Dan sungai ini
adalah sebatang sungai yang mencantumkan dipanggil apa ni? Yang mencantumkan beberapa kawasan tempat berlari-lari anak daripada Serenggun pergi ke Hogang, pergi ke Sengkang, pergi ke Punggol. Dan waktu itu sedang saya jogging, saya berehat seketika lah kerana tiba-tiba kaki saya ni sesuatu berlaku kata beliau, agak sakit lah. Jadi saya berehat, dan kebetulan bila saya berehat tu saya sedang berdiri dekat kawasan mana depan saya ni adalah blok. Walaupun jauh, saya terperanjat apabila ternampak macam ada orang daripada tingkap tu, dia keluar daripada tingkap, dia keluar kemudian terus dia terbang Casey. Waktu tu saya, bila ternampak ni, saya rasakan macam saya bermimpi ataupun ada sesuatu yang berlaku depan saya yang saya mungkin tak perasan. Tengah berdiri ni, kaki sakit, beliau terpandang dekat sebuah blok di kawasan Hogang ni, dan dia ternampak lah tertengok dekat tingkap, salah sebuah tingkap di sebuah rumah flat, dan dekat tingkap dapur katanya di sini nampak macam ada orang, tiba-tiba macam ada orang keluar, terus terbang. Pada waktu tu saya rasakan macam katanya pada waktu itu minta maaf sebab beliau tulis dalam bahasa Inggeris jadi pada waktu tu saya rasa bukan macam takut, tetapi lebih kepada terperanjat kerana ternampak sesuatu yang luar biasa, yang seperti ada orang terbang keluar daripada tingkap bilik di sebuah rumah di Hogang. Saya nak teruskan berlari-lari anak. Saya nak teruskan perjalanan berlari-lari anak. Saya tak boleh teruskan sebab kaki saya dah memang sakit. Terpaksa saya patah balik, dah tak boleh jogging, berjalan terincut-incut untuk pulang ke rumah di Hogang. Alangkah terperanjatnya bila saya fikirkan balik, mana boleh ada benda berlaku macam tu. Dan kemungkinan rumah yang saya nampak tu, benda yang nampak keluar daripada tingkap tu, itu mungkin bukanlah manusia, sesuatu yang luar biasa. Mungkin saya nampak jin yang terbang daripada tingkap dapur rumah tu. Ini daripada Sufian. Katanya, Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam. Saya pernah menemani isteri saya di bilik ward selepas bersalin. Dan apa yang berlaku, isteri saya tidur, saya terbangun daripada tidur sebab saya dapat rasakan macam ada orang tarik tangan saya. Wow. Ini adalah sebuah bilik ward single bedder. Dia bukan berkongsi dengan mana-mana, single bedder. Anak yang pertama, anak tidak ada dalam ward, anak berada dekat nursery, dekat bilik nursery untuk dijaga. Dan kerana anak yang baru lahir pada waktu itu ada penyakit jaundice, jadi tak dapat masuk kerap ke dalam bilik, harus mendapat rawatan. Isteri saya tengah tidur, saya ni juga tengah tidur waktu tu dekat atas sofa bed yang ada dalam hospital. Tiba-tiba saya dapat rasakan macam ada orang tarik tangan saya. Jadi saya ingatkan pada mulanya isteri saya yang tarik. Saya bangun, buka mata, kemudian saya pergi kepada isteri saya. Tengah tidur ni tak terfikir tau Casey, kata beliau tidak terfikir. Isteri saya dekat atas katil, saya dekat atas sofa bed, jaraknya agak jauh, dan saya terasa macam ada orang tarik tangan. Saya buka mata, terus saya pergi katil, pergi dekat katil isteri. Kemudian saya tanya, Mama, Mama panggil Baba ada apa Tak adalah, tak panggil lah. Dan baru saya perasan, sebabnya bila baru bangun tidur, saya terkejut lah bila ada orang tarik tangan tu. Saya ingatkan isteri. Bila isteri kata tak panggil, saya baru terperasan, isteri aku baru melahirkan dekat atas katil. Aku tidur dekat sofa bed, jauh jarak ni. Tak mungkin isteri aku yang tarik tangan. Saya pun kata, minta maaf, sorry ma. Saya kembali
duduk dekat sofa bed, saya tengok lagi jarak, memang jauh ni. Siapa tarik tangan? Itu persoalannya. Terima kasih. Itulah kisah yang ringkas dikirimkan kepada saya untuk Misteri Jam 12. Kita teruskan hiburan Misteri Jam 12 bersama dengan saya. Kita ada Aina. Hello Aina. Hello. Ada pengalaman yang Aina nak kongsi. Pengalaman ni tentang apa ni Aina? Okay, saya nak kongsikan pengalaman sewaktu saya belajar di Tahfiz di Malaysia dahulu. Oh, Tahfiz di Malaysia? Ya, asrama. Tahun bila tu? Tahun 2014-15. Dan apa yang berlaku ketika anda berada di sana tu? Okey, jadi saya tak sebutkan lokasinya. Ya. Dia di kawasan Johor. Jadi tahfiz saya ni tahfiz asrama perempuan je. Jadi tahfiz asrama perempuan ni dia opposite dengan rumah ustaz tau. Jadi di bahagian sebelah pula, sebelah rumah ustaz dan tahfiz ada hutan. Jadi setiap kali orang yang akan datang ke rumah ustaz tu untuk berubat, ustaz tu tak guna macam masukkan jin tu ke dalam botol ke apa. Dia akan buang ke hutan. Jadi jin tu semua berkeliaran dekat hutan dan akan ganggu semua pelajar-pelajar madrasah kat asrama tu lah. Jadi setiap minggu mesti ada 1 sampai 3 orang yang kena rasuk setiap minggu. Dekat tahfiz, pusat tahfiz anda ni? Jadi setiap minggu lah. Bukan tu saja. Bukan gangguan daripada makhluk-makhluk halus tu je. Ada yang datang daripada keluarga yang ada saka. Lazimnya kalau anda ceritakan ada pelajar-pelajar tahfiz ni kena rasuk ni, apa yang mereka sering kali buat? Mereka akan terpekik-pekik ke macam mana? Ada yang akan diam beberapa hari, tak makan, tak minum. Ada juga yang akan berkelakuan pelik lah. Tiba-tiba tengah kelas dia meracau. Yang datang ada satu kakak ni, dia datang, dia bawa saka katanya. Tapi dia bukan bawa, dia mak dia dah meninggal masa umur dia 9 tahun. Lepas tu mak dia cuba nak kasih dia nak serahkan saka tu lah. Tapi dia dah 18 tahun. Jadi setiap hari Khamis di dalam asrama dia akan meracau, dia pekik-pekik. Dan dia akan pingsan lepas tu. Benda tu akan berulang setiap minggu. Jadi hampir setiap malam mesti ada pelajar kena ganggu Anda bagaimana? Anda sendiri pernah kena ganggu ke? Kena rasuk ternampak ke? Ternampak pernah. Kena rasuk tak. Tapi kena tindih selalu. Ketika sedang tidur? Kadang bukan tengah tidur. Kadang macam katil kita macam belakang, berhadapan belakang. Jadi kalau katil belakang saya kena rasuk, saya yang akan terasa juga. Kadang dia sampai 1 round pelajar yang kalau tengah baring di katil yang macam berdekatan akan terasa juga. Ada yang kadang sampai ramai yang kena rasuk bila 1 orang kena rasuk. Jadi ada katakan tadi ustaz akan tangkap tu masuk dalam botol Ini merupakan tapi ustaz tu dia tak tangkap letak dalam botol, dia akan buang ke hutan yang dekat sangat dengan asramanya. Jadi dia tangkap ni barang yang dibawa oleh para pelajar tahfiz lah, yang dari luar tu. Tak, bukan pelajar tahfiz dia yang berubat dengan dia. Orang-orang mana-mana je yang datang berubat, dia akan buang ke hutan. Jadi ustaz ni ada menyediakan khidmat untuk berubat dan kemudian dia juga mengajar para pelajar tahfiz lah. Tapi dia mengajar para pelajar tahfiz yang lelaki, bukan yang perempuan lah. Jadi 2 bangunan berasingan lah. Jadi bila dia ubatkan orang ni, benda-benda yang dia dapat ni dia lepaskan dalam hutan berdekatan dengan pusat tahfiz. Ini kes kronik tapi tak tahulah kalau sekarang masih berlangsung. Ada satu pelajar ni pula dalam tahfiz yang sama. Orang dengki dengan perniagaan bapak dia. Dan orang nak hantar dekat bapak dia, terhantar dekat anak dia yang dekat tahfiz tu. Jadi anak dia ni budak baik. Dah 3 bulan 4 bulan tak makan, tak minum, tak berbual. Jadi macam teruk lah. Tak ada orang ubat pun tak berkesan. Jadi itu je lah pengalaman saya. Terima kasih Saya nak pesan
kepada ibu bapa yang nak hantar anak-anak ke tahfiz Malaysia, pastikan tengoklah kalau ustaz tu dia pandai tak macam kawal tahfiz tu daripada terkena gangguan. Ya, terima kasih pada anda ya. Okey, sama-sama. Kembali. Saudara, berikut ini adalah satu audio sesi yang dikatakan ini kiriman daripada Abdul Nawas. Beliau ada ingin berkongsi audio. Saya tak boleh putarkan semua sebab dalam audio ni pun ada bacaan. Ini adalah yang mana seorang wanita dikatakan dirasuk. Ya, dirasuk dan dirawat oleh seorang perawat ni, dan dapat dengar wanita ni seolah-olah ingin melawan bila perawat ni bertanya soalan dari satu soalan ke satu soalan yang lain. Dia macam tak puas hati dan seolah-olah marah dan macam nak terkam perawat yang merawatnya. Kita dengar sedikit audio yang dikirimkan kepada saya. Ini kiriman daripada, terima kasih kepada Abang Jali yang kirimkan. Ini dia. Bayangkan tu. Dia cuba melawan ya bila ditanya soalan. Kamu yang dekat rumah. Kamu jumpa dekat rumah. Dekat rumah. Jawab. Dekat rumah. Dekat rumah kamu jumpa dia. Jadi ada dalam audio ni juga ada bila perawat ni mula baca surah. Wanita ni terus meracau dan memanggil-manggil. Katanya, "Tuan, tolong tuan, saya dekat sini tuan, lepaskan saya." Saya bila tengok video ni, saya pun meremang bulu roma. Dia macam dah panas, dah terperangkap, dah tak tahu nak buat apa ni. Dia minta tolong tuan yang hantar rasuk dalam tubuh badan perempuan ni. Kisah daripada Abang Jali. Katanya, saya mengirimkan KC video dan KC boleh dengar sendiri sesi rawatan ini. Saya juga pernah ikut seorang perawat untuk merawat beberapa orang yang kena rasuk. Perawat ini menyediakan khidmat rawatan, KC. Jadi apa yang berlaku, orang-orang ni berdiri lah dekat tunggu dekat luar, dan satu persatu akan masuk ke dalam ofisnya, yang mana perawatnya akan mulalah dia tanya apa datang sini nak buat apa. Dia akan cakap. Dan untuk pengetahuan KC, kata Abang Jali, makhluk-makhluk jin ni ataupun kita panggil hantu, mereka pun ada perasaan irritated, rasa macam benci, marah, meluat. Mereka ada. Nanti kalau perawat yang saya ditugaskan bersama dengan perawat ni tanya soalan demi soalan, nanti lama-lama dia keluar tau. Mula-mula orang tu tak nak tunjukkan pesakit ni duduk diam. Kau dah makan belum? Dah makan dah. Oh, makan apa tadi? Makan nasi. Oh, nasi dengan lauk apa? Tak perlu baca apa-apa surah dulu. Tanya soalan. Bila dia marah, terus benda tu akan keluar. Jadi perawat ni buat dia marah, untuk keluarkan dia. Dia tanya, "Oh, lauk apa tu?" "Lauk asam pedas." "Asam pedas? Tak pedas kau makan. Kau makan asam pedas ke? Macam tak pernah makan asam pedas. Mana kau tahu aku tak makan asam pedas? Aku tak pernah jumpa kau pun." "Ya ke? Tak pedas ke? Ikan apa kau makan?" "Ikan duri." "Ikan duri? Berbahaya ikan tu. Oh, banyak tulang kan? Asam pedas ke?" Dan benda tu tiba-tiba akan keluar. "Hey, kenapa kau kepo sangat? Dah keluar tu, dah keluar. Dah keluar apa? Dah keluar. Apa kau buat kat sini?" "Buat apa? Apa kau buat kat sini? Tempat aku ni."
Dan kata Abang Jali, baru dia akan keluar, terus dia buat suara. Dia mula-mula berselindung di sebalik tubuh wanita ni. Tengok macam orang biasa. Dia jawab, tanya soalan jawab, tanya soalan jawab. Lama-lama bila dia marah, agitated, dia akan keluar dan terus dia akan tunjukkan diri sebenar. Diri yang sebenar tu dengan suara lah. Dia akan beralun, menyanyi, akan buat bunyi-bunyian, dan badan dia tak boleh duduk diam. Dia akan hayun depan, belakang, kiri, kanan, macam tu. Tanya dan barulah masuk bacaan-bacaan surah, kenakan dia, baru dia akan gelisah, resah. Kebanyakan kes, kata Abang Jali yang saya tolong perawat ni, kes-kes kebanyakannya adalah benda-benda ni yang merasuk bukan pasal orang buat, sebab wanita-wanita ni mempunyai kelemahan dari segi emosi, kadang-kadang mereka terlampau sedih, sangat-sangat sedih dia sampaikan jin dapat lihat ni peluang untuk aku masuk dalam badan, kata Abang Jali. Jadi sebab itulah kita tidak digalakkan, khususnya untuk duduk termenung, mengelamun termenung. Tak boleh, jangan. Sentiasa kalau ada waktu-waktu kosong, jangan kita termenung. Kita buatlah apa yang kita patut, puji-pujian, membaca zikir dan sebagainya, kata Abang Jali. Itu pengalaman, dan harap video ini antara video yang boleh saya kongsi dengan Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dan ada satu lagi kisah ni, cakap tentang rawatan. Ini daripada Said Ambi, katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pernah merawat orang, katanya di sini, seorang wanita ni, usianya baru, usia wanita ni baru 39 tahun. Dalam tubuhnya ada jin. Jin ni dah duduk, jin ni dah wujud 100 tahun lama, 100 tahun lama. Sejak wanita ni kecil sampailah usia 39 tahun, dia dah duduk dalam badan wanita ni. Dan pada usia 39 tahun, wanita ni masih belum bersuami. Wah, Cik Said, hari ni tiba-tiba kiriman. Oh, tadi memang saya ada satukan kiriman-kiriman rawatan tu untuk saya bacakan serentak lah. Jadi Cik Said kata 100 tahun jin ni dah wujud dan duduk dalam wanita ni sejak dia kecil lagi, dan sampailah dewasa 39 tahun masih belum ada pasangan, masih belum ada suami. Kerana jin ni tidak membenarkan wanita ni untuk berumah tangga. Dan katanya di sini saya juga pernah merawat seorang pesakit ni. Bila kita membaca surah ... ni, badan dia boleh keluar bintik-bintik merah. Dan wanita ni akan terpekik-pekik menangis, katanya panas. Ini adalah wanita yang mengenakan susuk. Susuk jenis khadam yang dipakai dalam tubuhnya. Dia nak keluarkan memang susah. Jadi bila kita mula membaca surah, dia akan terpekik, kata panas. Dan dapat lihat tangan semua, tangan kiri kanan, leher, keluar bintik-bintik merah bila kita baca surah tu. Wow. Interesting, seram pula. Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu? Hanafi. Cik Hanafi, panggilan dari mana ni? Tengah memandu. Oh, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ni baru berlaku bulan lepas jugalah. Saya pandu Uber malam tu. Saya tak ingat hari apa. Saya rasa hujung minggu lah. Hari Jumaat ke hari Sabtu gitu. Pukul 12 suku malam ambil ada booking daripada Jurong Point. Jadi tak tahu nak pergi mana kan. Bila dah sampai tu passenger dah masuk, baru kita tahulah diorang nak pergi mana. Jadi bila start tu baru dapat tahu diorang nak pergi ke Jalan Batera, kat Scout Camp tu lah, Jalan Batera tu lah. Jadi lah hantar. Jadi bila sebelum masuk tu dah sampai sana dalam 12.40 malam, 12.40 pagi lah. Okey, 12.40 pagi masuk tu. Sebelum masuk tu betul-betul kat penghujung jalan tu ada satu tiang lampu. Very bright lah. Lampu tu lampu warna putih. Jadi bila lepas masuk je, memang jalan tu gelap all the way lah sampai Scout Camp. Gelap all the way. Jadi bila sampai dalam, turunkan diorang, saya pusing balik, keluar. Jalan dekat 10 minit tak sampai-sampai ke main road.
Tak sampai-sampai ke main road. Sebab saya teringat pasal lampu tu kan. Lampu tu adik dan siran juga kan. Pasal tak sampai-sampai, tak nampak-nampak lampu tu. Jadi biasalah. Start mula baca ayat kursi, baca ayat kursi, jalan lagi dekat lagi 5 minit, barulah nampak lampu tu. Lama juga Itulah saya heran tak. Saya biasa masuk tempat tu waktu siang kalau masa saya pandu bas sekolah ke apa kan, hantar budak-budak sekolah, jalan tu tak jauh. Tapi kenapa dia sampai 10 minit pun tak sampai-sampai. Itulah, itu ajalah cerita saya. Terima kasih Minta tolong sikit boleh Casey? Ya saya. Office sekejap boleh? Sebentar. Okey, ini kiriman daripada sekali lagi Cik Said. Cik Said berkongsi, Casey terima kasih kerana baca kisah saya. Saya ada satu lagi kisah juga tentang rawatan. Saya pernah merawat seorang perempuan ni, yang mana rata-rata kebanyakan pesakit-pesakit saya adalah orang perempuan. Ini kerana seperti yang dikatakan tadilah, perempuan mempunyai emosi yang cukup lemah, yang mana senang terkena gangguan daripada segi yang bukan dihantar, dari segi yang menyinggah. Yang ni pula salah seorang pesakit ni, dia seringkali balik malam. Balik malam. Bila dia balik malam, depan rumah dia, dia ada sebatang pohon yang besar ni lah dekat rumah dia ni. Dia akan tunggu lift, dan tepi lift ni ada pokok besar ni. Pokok besar ni memang ada penunggunya lah. Jadi bila dia balik malam, perempuan ni kena, bila tunggu lift diri dekat situ. Jadi jin ni dah tengok dia, dah tengok. Akhirnya jin terus ikut dia masuk ke dalam tubuh, balik ke rumah. Dan bayangkan, malam-malam hari yang bawa perempuan ni jumpa dengan saya adalah mak bapak dia. Mak bapak ceritakan pada malam hari nanti dia akan nampak anak dia ni berada dekat ruang tamu yang gelap dekat tingkap. Dia akan diri tengok luar tingkap. Sebabnya luar rumah perempuan ni adalah pokok besar yang dimaksudkan. Dia akan diri tengok luar tingkap. Benda ni berlaku setiap malam. Beberapa kali memang tak tahulah apakah puncanya. Lama-kelamaan baru kedua orang tua kepada perempuan ni dapati sesuatu yang tak kena, menghubungi saya. Mana saya adalah kenalan mereka. Dan bila saya mula merawat, dapat tahu dia mula bercakap lah, makhluk jin ni. Kadang-kadang senang untuk diajak berbual. Ada kala degil tak nak bercakap, dan ada kala yang degil ni yang susah kita nak keluarkan. Ya, apapun kita boleh melakukannya, tetapi kadang-kadang dia menguji kesabaran. Itu yang penting, kita harus banyak bersabar. Baiklah. Dah pukul 2 pagi, Casey harus undurkan diri. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar.